perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Baik. Okey. Cuba tengok nombor 0.1, perpuluhan 0.1, 0.01, 0.001, 3.78, 15.29. Ini adalah contoh-contoh nombor perpuluhan. Baik, dalam perpuluhan ini kita akan tengok, kita akan belajar mewakilkan macam biasalah dalam integer, dalam pecahan, mewakilkan pecahan, mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Ingat lagi garis nombor kan? Garis nombor garis. Yang dia ada nombor-nombor tu, itu yang dia bagi sebagai garis nombor. Kemudian membanding dan menyusun perpuluhan mengikut tertib. Tertib ada dua lah kan, tertib menaik dan tertib menurun. Kemudian membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi. Gabungan operasi ni pun ada tertib dia lah. Ingat lagi, kalau kamu ingat, tertib operasi adalah dimula dengan kurungan, yang kedua darab atau bahagi, dan yang ketiga tambah atau tolak, dan yang keempat menyelesaikan masalah melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Baik, kita terus kepada mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Kita nak wakilkan perpuluhan ni pada garis nombor. Garis nombor. Boleh tengoklah, sudah ada garis nombor di sini. Okey. Kalau kamu tengok ini garis nombor, dia mula dengan di tengah-tengah ni mesti kosong. Kosong ni sebagai pengantara di antara positif dan negatif. Negatif. Baik, okey. Jadi dia mula dengan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan seterusnya. Dan di sebelah kiri kita ada negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5. Dan dia ada penerangan di sini. 0.3 bermaksud lebih 0.3 daripada kosong. Maksudnya kalau kita boleh tengok sini, kosong di sini. Ini 0.3. Jadi 0.3 ni dia lebih, maksudnya dia lebih sebanyak ataupun dia makin besar 0.3 daripada kosong nilai dia. Kalau 0.5 dia maksudnya dia lebih 0.5 daripada kosong. Kalau negatif di sebelah kiri merujuk kepada nombor perpuluhan negatif. Negatif 0.3 ni, negatif 0.3 bermaksud kurang 0.3 daripada kosong. Jelas nombor negatif ni kalau dia semakin ke kiri, dia semakin ke kecil. Jadi dia semakin berkurang. Contohnya negatif, contoh lagi, negatif 0.5 bermaksud kurang 0.5 daripada kosong. Maksudnya dia semakin besar tu dia semakin ke kiri itu semakin jauh dengan kosong di sebelah kiri, dia semakin kurang. Kalau sebelah kanan ataupun positif, dia semakin jauh ke kanan, dia semakin besar, ataupun kalau istilah yang digunakan di sini lebih lah. Baik, okey. Tengok contoh, wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Dia ada 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2, negatif 1.3. Baik, okey. Jadi untuk kita nak wakilkan, paling senang cikgu mahu kamu buat garis nombor yang begini. Seperti mana yang cikgu lukis ni. Garis nombor yang mana dari 0 ke 1 ini kamu pecahkan kepada 10 bahagian. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama juga dengan lebihlah, buat 5 lebih lah 10. Lepas tu buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15 lah. Di sebelah kiri pun sama. Cikgu mahu kamu buat benda yang sama, bahagikan kepada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Negatif 1, tanda negatif 1. Buat lebih-lebih lah. Okey, baik. Sekarang ni kita rujuk kepada nombor-nombor perpuluhan yang diberi. Kita ada, nak senang kita pecahkan dulu. Pecahkan dulu kepada mana nombor negatif, mana nombor positif. Kita ada nombor negatif kita ada negatif 0.5, negatif 0.8, negatif 1.3. Kalau nombor positif kita ada 0.2, 0.7. Baik, okey. Kita bagi dulu tengok 0.2 dengan 0.7. Tadi cikgu suruh kamu buat garis nombor bagi kepada 10 kan? Okey. Bila dia bagi kepada 10, nilai bagi satu bahagian ni adalah 0.1. Di sini ni 0.1 ni. 0.1 dia macam pembaris kamu 0.1 di sini 0.2, nampak tak? Jadi 0.2 ni di sinilah. 0.2 cikgu tak tulis lah sebab takut tak muat nanti terlampau banyak pula. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6, 0.7. Di sini 0.7. Nampak? Jadi 0.8, 0.9, 1. 1.01 lah. Nampak tak? Jadi ada sudah. Inilah cara yang senang untuk kita buat garis, wakilkan perpuluhan kepada garis nombor. Begitu juga dengan perpuluhan negatif. Okey, kita ada negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5. Jadi di sinilah negatif 0.5, negatif 0.5. Nampak di sini. Cikgu tandalah kan supaya nampak jelas. Ini 0.2, ini 0.7. Okey, kemudian negatif 0. Kira-kira ini 1. Mana 1 Negatif 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Di sini 1.0. Okey, dia ada lagi negatif 0.8. Di mana negatif 0.8? 6, 7, 8. Di sini negatif 0.8. 0.8. Ya. 0.8. 0.8. Nampak tak? Negatif 0.9. 1. Nampak Jadi bila kita buat garis nombor ni, walaupun skala dia kecil-kecil satu persatu, jadi kamu nampak dengan jelas. Dan kita ada satu lagi 1.3. Jadi kena kira lah. Ini di sini 1. Ini 1.1, 1.2. Di sini negatif 1.3. Okey, jelas Jadi yang penting buat garis nombor begini, kemudian baru kamu masukkan nilai-nilai perpuluhan tadi ke dalam garis nombor tersebut. Baik, okey. Ini latihan pengukuhan. Cikgu mahu kamu buat dalam buku latihan. Yang penting setiap soalan ni letak garis nombor. Ini cikgu bagi contoh garis nombor. Kamu tiru saja garis nombor yang cikgu bagi ni. Kemudian kamu jawab soalan A atas garis nombor ni. Kemudian buat garis nombor yang baru. Buat pula soalan B untuk soalan B. Maksudnya ada setiap soalan ni ada garis nombor tersendirilah. Membanding dan menyusun. Ni. Kita nak banding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Tertib ni apa dia? Ada tertib menaik dan ada tertib menurun lah. Menaik dan menurun. Menurun ni macam mana? Semakin kecil. Menaik semakin besar. Okey. Yang ini kamu tak perlu buat garis nombor
yang tepat. Kamu boleh buat lakaran garis nombor saja. Contoh contoh 2, banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib yang dinyatakan. Yang pertama ni dia mahu tertib menurun. Dia bagi negatif 1.6, 0.5, negatif 0.3, 1.4, negatif 0.7. Jadi kamu buat saja garis nombor. Buat lakaran garis nombor saja. Lepas tu biasanya garis nombor dia ada kosong sini lah. Kosong. Lepas tu kita buatlah sini 1. Di sini negatif 1. Baik, okey. Kemudian kita ada nombor positif dan nombor negatif. Kita ambil dulu nombor positif dulu. Kita ada 0.5, kita ada 1.4. Okey, Jadi dalam garis nombor yang kita lakar ni, mana nombor yang kamu akan jumpa dahulu? Dekat dengan sifar 0.5 ke atau 1.4? Kalau kita tengok 1.4, perpuluhan 4, dia duduk di sini kan? Di sini kedudukan 1.4. Ni. Kita agak-agak di sini 1.4. Okey, kemudian 0.5 ni di mana? Di antara 0 dengan 1, di tengah-tengah lah. Ini 0.5. Selesailah untuk nombor perpuluhan positif. Untuk yang negatif pula macam mana? Kita ada negatif 1.6. Sudah tentu dia lebih daripada negatif 1 ke atas lagi lah. Dia di sini lah. Kita boleh agak dia di sini. Negatif 1.6. Okey. Kemudian kita ada lagi, ini sudah selesai. Kita ada negatif 0.3 dengan negatif 0.7. Mana yang lebih dekat daripada sifar? Negatif 0.3. Sini negatif 0.3 dan di sini negatif 0.7. Jadi dapatlah kita jawapan. Sebab dia mahu tertib yang menurun, maksudnya semakin kecil, kita ambillah dulu yang semakin besar lah. Maksudnya semakin kita ambil nombor yang paling besar lah, semakin menurun. Maksudnya ke mana? Maksudnya dia beginilah, menurun kan? Menurun. Jadi paling besar jawapan kita adalah 1.4. Lepas tu kita ada 1.4, kita ada 0.5. Lepas tu kita ada 0.3 negatif 0.3. Lepas tu kita ada negatif 0.7 barat. Dan last yang terakhir, yang paling kecil ada negatif 1.6. Dapat jawapan. Senanglah. Buat lakaran dulu. Boleh buatlah skala 1, negatif 1. Kita boleh agak-agak lah. Kemudian yang B, tertib menaik. Menaik ni maksudnya dia semakin besar. Perkara yang sama, kita buat lakaran dulu. Kita buat lakaran, jangan pening-pening. Buat lakaran skala kita. Kalau kamu tengok sini, dia perpuluhan dia ni adalah negatif 2 ke atas. Dia lebih besar daripada 2 dan negatif 2. Jadi kita boleh terus ambil. Kita ambil 2 sini, negatif 2. Maksudnya semua nombor ni dia besar daripada 2 dan lebih kecil daripada negatif 2. Okey. Kita ambil dulu nombor negatif dulu. Kita ambil nombor negatif dulu. Nombor positif dulu lah, senang sikit nombor positif. Kita ada 2 nombor positif di sini. Kita ada 2.522 dan kita ada 2.452. Macam mana ni? Mana yang duluan? Semua 2. 2.5. Tengok ini perpuluhan 5. Yang ini perpuluhan 5. Tapi yang ini perpuluhan 4. Mana yang duluan? 2.5 atau 2.4? 2.4 lah dulu 4 baru 5. Jadi maksudnya di sini 2.452. Di sini mungkin 2.522. Dapat sudah kan? Kemudian kita pergi kepada nombor negatif. Kita ada negatif 2.052, negatif 2.505, negatif 2.005.
Mana yang duluan ataupun dekat dengan negatif 2. Semua ni kepala 2. 2, 2, 2. Tak ada masalah. Kalau kita tengok sini 2.0. Nampak tak? Ini pun 2.0. Ini 2.5. Dia jauh. Jadi kita ambil 2.0. 0. Lepas tu ini 2.00. Ini 2.05. Maksud ini lebih besar. Jadi yang ini yang lebih dekat dengan negatif 2 lah. Jadi ini negatif 2.005. Lepas tu kita ada yang inilah kan. Negatif 2.052. Dan yang terakhir ni saya sambung sikit lah. Yang ni yang paling kecil negatif 2.505. Ini lakaran saja. Nampak macam berterabur, tak apalah. Yang penting ini lakaran supaya kita dapat jawapan yang lebih yang tepat lah. Senang kita nak tulis jawapan nanti. Jadi dia mau tertib menaik. Maksudnya semakin besar. Semakin besar dia ke sana lah menaik. Menaik. Jadi jawapan kita adalah semakin besar. Maksudnya dari sinilah. Dari sini. Jadi negatif 2.505. Lepas tu negatif 2.052. Lepas tu negatif 2.005. Lepas tu kita ada 2.452. Dan yang paling besar adalah, saya buat di bawah dengan sambung, 2.522. Nanti sambung Jadi ini adalah tertib menaik dan dia semakin besar Okay, jelas Yang penting ada lakaran, garis nombor. Tak payah buat betul-betul, lakaran saja kita boleh anggarkan supaya senang kita nak bandingkan mana nombor yang kecil, mana nombor besar Okey Dan untuk latihan pengukuhan yang ini, Ibu mahu kamu buat soalan 1A dan 1B dan juga soalan 2B. Ada 3 soalan ini cara yang tadilah, yang beginilah. Buat lakaran, garis nombor saja Okey. Kalau kamu tak buat lakaran pun tidak apa, tidak jadi masalah. Kamu nampak nombor tu, kamu sudah dapat tahu mana nombor besar, mana yang nombor lebih kecil. Yang penting ikut tertib lah. Ini tertib menaik dan ini tertib menurun baik, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat